Okay, Alhamdulillah, insyaAllah kita mulakan semula. Semua boleh nampak suara saya dan boleh dengar suara saya? Okey, dah boleh nampak Ustaz Sinar, insyaAllah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi coach begini, saya cadangkan coach kita mulakan dari permulaan atau bagaimana? Atau saya terus? Kita buka majlis, kita buka balik lah. Ya, InsyaAllah. sebab kita kena rakam kan untuk YouTube kita, nanti. Kita buka semula majlis dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu bikalimatillahi tammat. A'udzu bikalimatillahi tammat. A'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatish syayatina wa ayyahdurun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afad wa tafdilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ni untuk siri kuliah yang seterusnya. InsyaAllah pada malam ni kita akan membincangkan tajuk memahami penyakit Ain, insyaAllah. Okey, tajuk penyakit Ain ni merupakan tajuk ulangan. Sebelum ni dah banyak kali Ustaz Sinar menyampaikan tajuk Ain dan saya sendiri juga pun dah menyampaikan tajuk Ain beberapa kali. InsyaAllah tanpa saya membuang masa, saya terus menyerahkan majlis ini kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan sesi kuliah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada malam ini. Dan malam ini ada menarik sedikit sebab tajuk kita pada malam ini saya akan membentangkan tajuk berkenaan penyakit Ain. Dan nampaknya seperti Majlis Ilmu Google Meet kita ini tadi terkena Ain yang kita terpaksa ulang semula. Nasib baru di permulaan ada gangguan. Jadi kita ulang semula. Alhamdulillah setelah kita berbaca doa, sekarang dah lancar. Sekarang saya akan buka slide. Okey, slide saya boleh nampak? Boleh mungkin bagi reaction ke? Okey, boleh. Alhamdulillah. Jadi di depan slide itu adalah antara buku-buku yang mengajar berkenaan penyakit Ain. Satu bertajuk Setan di antara Dengki dan Ain, ditulis oleh Syekh Abu Al-Barak Usama bin Yasin Al-Mani. Satu pula buku lama ditulis oleh Ustaz Salahuddin Sunan Al-Sasaki. Banyak lagi buku-buku lain, tapi buku ini antara yang komprehensif. Saya still tak boleh nampak slide. Pelik juga ni. Hai. Sebab saya moderator, saya tak boleh nampak. Ganjil, baru hari ni berlaku ni. Ustaz Sinar off kamera ke sekarang? Kamera pun Ustaz Sinar juga off sekarang, tak nampak juga. Tak nampak juga?
Gelap. Sebab saya cek. Okey, saya stop presentation, saya buka balik semula. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul alim. Kau sudah boleh nampak? Tak, still tak boleh. Apa masalah kita ni ya? Ganjil. Tadi permulaan boleh nampak, coach? Tak boleh. Tak boleh. Cuba tengok dekat dalam grup Telegram, saya hanya nampak gelap tu saja. Ya, ganjil. Tu tak pernah kita hadapi ni. Di mana? Apa? Siapa yang ada kemahiran tentang teknologi? Sebab penting moderator nampak, sebab moderator akan rakam dan kita akan kongsi upload di YouTube. Jadi kalau moderator tak boleh rakam gambar, kita tak dapat upload di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah boleh nampak. Dah nampak dah? Sudah boleh nampak. Alhamdulillah. Memang unik kita kuliah kita pada malam ni. Bincangkan tentang Ain, Google Meet kita kena Ain. Menarik. Okey, kita teruskan. Okey, di slide tu kalau ada yang tak nampak slide ke, pertama moderator kena nanti tolong bagi tahu. Jadi di nota slide tu ada buku. Itu alhamdulillah dah coach pun dah nampak dah ada dalam screen coach. Jadi itu ada 2 buah buku yang berkenaan dengan penyakit Ain. Sekarang saya akan tekan slide. Okey. Tajuk slide kita pada kuliah kita pada malam ini adalah memahami penyakit Ain dan tajuk-tajuk terpilih. Bukan semua tajuk sebab kekuatan pelajaran penyakit Ain ini, ilmu penyakit Ain ini dia banyak, dia mendalam. Kupasannya boleh dikupas secara mendalam. Jadi kita akan pilih tajuk-tajuk tertentu dan sebahagian daripada tajuk ini saya akan ada yang saya sebut secara ringkas, ada yang saya huraikan panjang lebar. Pada malam ini saya akan lebih fokus kepada cara rawatan. Jadi ada yang saya akan baca saya sampaikan secara ringkas dan yang bahagian rawatan itu yang akan mungkin saya huraikan lebih panjang lebar. Okey, pendahuluan yang saya sudah sampaikan tadi. Okey, pertama kita kena fahami apa itu penyakit Ain. Penyakit Ain adalah suatu penyakit yang terkena kepada mangsa. Apabila seseorang melihat mangsa dengan rasa hasad atau dengki ataupun rasa kagum, dan biasanya orang tersebut orang yang mengenakan Ain kepada pesakit dinamakan pelempar Ain. Dia biasanya akan melafazkan suatu kata-kata berbentuk teguran, komen ataupun pujian tanpa ia menyebut nama Allah. Maka mangsa yang terkena Ain itu akan sakit. Penyakit Ain
berlaku berbagai bentuk. Malah bukan sahaja manusia boleh terkena ain, binatang boleh terkena ain, pokok boleh terkena ain, benda-benda tidak bernyawa seperti kenderaan boleh terkena ain, benda-benda abstrak boleh terkena ain, perniagaan boleh terkena ain. Jadi mangsa ain yang bukan hanya manusia hidup. Oke, kita teruskan. Saya ambil beberapa hadis untuk menunjukkan penyakit ain ini wujud. Sebab kalau dalam ilmu perubatan modern tidak ada diajar berkaitan penyakit ain. Sebab penyakit ain ini adalah sebagian dari penyakit alam ghaib yang tidak boleh dibuktikan menggunakan kaedah makmal. Yang kita dapat tahu penyakit ini wujud berdasarkan sumber daripada yang diajar oleh Rasulullah SAW dan diterangkan lebih lanjut oleh para ulama. Oke, antara beberapa hadis, saya petik hadis yang pendek saja. Sebenarnya ada hadis yang panjang. Kita ambil hadis-hadis yang pendek. Oke, pertama hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ain itu adalah sesuatu yang benar adanya, sesuatu yang hak, yang memang wujud. Kedua, hadis riwayat Bukhari dan dalam kitabnya Al-Tariq, Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan orang yang mati dari umatku setelah takdir dan qada Allah adalah disebabkan oleh ain. Ini sebenarnya ada huraiannya yang saya tidak akan huraikan pada malam ini. Cuma yang saya perlu katakan, hadis ini bukan bermaksud orang boleh mati di luar takdir Allah, yaitu karena ain. Sebenarnya ain pun termasuk dalam takdir Allah. Mati karena tertimpa penyakit ain pun adalah takdir Allah. Hadis ini perlu difahami dengan orang yang arif tentang maksud hadis, dihuraikan. Cuma saya tidak akan huraikan malam ini sebab fokus kita bukan kepada hadis-hadis Nabi, kita fokus kepada tajuk-tajuk yang lain. Yang ini kita yang berkenaan dengan huraian-huraian hadis Nabi ini kena baca sendirilah. Oke. Saya teruskan hadis Nabi yang lain. Ain boleh memasukkan seseorang ke dalam kubur dan unta ke dalam kuali. Bermaksud, kesan ain ini sangat cepat. Ada orang boleh sakit dan terus mati terkena penyakit ain. Binatang pun boleh mati terkena penyakit ain. Jadi bila binatang itu terkena ain, dia sakit, Tuhan punya unta, Tuhan punya binatang, itu sebelum unta dia mati jadi bangkai, dia sembelih, dia masak, dia makan. Itu secara ringkas uraiannya. Hadis lain lagi pula daripada Aisyah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW pernah menyuruh saya untuk meruqyah yang disebabkan oleh ain. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada lagi hadis panjang yang kita tidak akan terangkan atau baca. Ya, dia biasanya dinamakan hadis Sa'al bin Hunayf. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Daripada hadis inilah ulama ambil pelajaran pada saat hadis ini dan mengajar antara cara merawat penyakit ain. Kita lihat slide seterusnya. Contoh-contoh penyakit yang diakibatkan oleh ain. Ini saya ringkaskan sahaja. Antaranya, bayi tidak mau menyusu pada ibunya,
anak yang tidak lancar bercakap. Anak yang lancar bercakap, tapi kemudian tidak pandai bercakap. Contohnya anak tu dah umur 6 tahun. Dah lancar bercakap. Tiba-tiba bila masuk 7 tahun, nak masuk sekolah tahun 1, tiba-tiba jadi gagap. Taklah lagi lancar bercakap. Contoh. Tiba-tiba ulat banyak di dalam rumah. Atau tidak sedarkan diri, koma. Lumpuh atau stroke. Usus melilit. Ini bahasa Indonesia. Ginjal yang gagal berfungsi. Ginjal ni adalah buah pinggang. Sakit buah pinggang. Beberapa jenis penyakit kanser. Gangguan pada otak. Gangguan pernafasan seperti asma. Kelumpuhan. Kemandulan. Diabetes atau kencing manis. Tekanan darah tidak stabil. Gagal ginjal. Itu penyakit ini buah pinggang. Gangguan jiwa. Dan ada diceritakan dalam kitab-kitab antaranya 15 tahun hanya boleh duduk sahaja, tidak boleh berdiri dan tidak boleh bergerak. Dan ada pula satu kes seorang wanita dewasa terus menangis kesakitan selepas berjumpa beberapa wanita di rumah keluarganya. Suami pergi ke depan pintu rumah orang yang disaki melempar air, lalu melap atau menyapu lantai dengan secepis kain. Kain itu dibawa balik ke rumah, direndam ke dalam air, lalu istrinya dimandikan dengan air campuran cebisan kain tadi, dan istri itu pun sembuh. Seterusnya, tanda-tanda terkena penyakit ain. Ini sebahagian daripada tanda-tanda umum. Antaranya rasa sakit kepala yang berpindah-pindah dan bertambah sakit ketika diruqyah. Ada orang menyangka ini petanda sihir. Memang ini juga sebagian petanda sihir, tetapi ini juga adalah petanda penyakit ain. Wajah menguning atau pucat. Banyak keringat ataupun peluh dan kerap buang air kecil. Tidak bersemangat bekerja, tidak semangat belajar, tidak bersemangat untuk hidup. Lalu terasa sangat stres. Itu juga tanda terkena penyakit ain. Tangan dan kaki sering kesemutan. Badan terasa panas. Dalam bahasa Indonesia disebut gerah. Meskipun cuaca tidak panas. Jantung berdetak atau berdenyut cepat. Rasa sakit yang berpindah-pindah antara leher dan punggung. Sedih tanpa sebab. Tiba-tiba anak remaja ini sedih. Kita ingatkan putus cinta. Rupa-rupanya terkena ain. Sulit atau sukar tidur di malam hari. Emosi tidak stabil. Marah yang meledak-ledak atau muncul rasa takut yang berlebihan tanpa sebab. Ini juga adalah antara tanda penyakit mental. Penyakit depression, anxiety, dan sebagainya. Tapi dari dalam ilmu ruqyah, ini juga adalah petanda orang tersebut terkena penyakit ain. Sering mimpi buruk. Terkena sihir pun boleh juga kena petanda mimpi buruk. Ain pun begitu juga. Kalau terkena ain boleh sering bermimpi buruk. Selalu bermimpi buruk. Seterusnya, tanda-tanda kehilangan harta dan barang dagangan. Bisnis hancur. Buka bisnis, dulu restoran hebat. 2-3 tahun maju. Tiba-tiba orang tak datang restoran. Lalu disangkalah terkena sihir. Belum tentu. Sebab ini juga petanda terkena ain. Mungkin orang datang
makan di restoran tu punyalah sedap, orang puji tapi tidak sebut bismillah, tidak sebut nama Allah. Punya sedap, sedap kalau ada orang cakap di daerah negeri tertentu, sedap gila, sangatlah sedap. Oh ini restoran sangat hebat, makanannya, lobsternya sedap, daging masak hitamnya sedap. Bermula dari hari itu dipuji, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, orang dah berkurang datang ke restoran. Bukan kerana orang dengki, bukan kerana orang hantar sihir, tapi rupanya pernah ada orang puji tanpa menyebut nama Allah. Bisnis itu terkena ain. Seterusnya, dibenci oleh keluarganya, teman-teman, sama ada teman-teman di sekolah, di universiti, di tempat kerja, atau orang-orang yang mengenalinya. Dulu dia banyak kawan, sangat peramah, pandai berjenaka, banyak kawan. Tiba-tiba orang menjauhinya tanpa ada sebab-sebab utama. Ada orang sangka dia kena sihir, sihir pemisah. Tapi mungkin juga dia terkena ain. Sebab ini juga adalah tanda-tanda orang terkena penyakit ain. Kita lihat pula tanda-tanda khusus. Tanda-tanda semasa orang itu diruqyah ataupun selepas dia habis diruqyah. Antara tanda-tandanya yang menunjukkan kemungkinan dia kena penyakit ain, yaitu dia banyak menguap. Menguap saya macam mengantuk. Sedangkan semalam dia cukup tidur. Siang hari di ruqyah terus menguap. Tanda yang lain, menangis tanpa disedari. Keluar air mata, sedih menangis. Macam tanda-tanda sihir juga. Tanda sihir pun menguap, menangis ini pun adalah tanda sihir. Tapi ini juga adalah tanda penyakit ain. Tubuh bergetar, terutama tangan dan kaki. Ini juga penyakit kena gangguan jin. Tubuh badan dimasuki jin. Tapi ia juga adalah petanda penyakit ain. Seterusnya banyak sendawa. Bila kita baca ruqyah, sendawa, ia juga adalah petanda terkena penyakit ain. Mata berkedip-kedip, mata rasa ditusuk, dicucuk, mata terus digosok-gosok, terasa macam ada sesuatu pada mata. Atau air mata keluar tanpa menangis, keluar saja. Kita pun bukan menangis sedih, tapi keluar saja air mata. Asyik buang ke angin saja, kentut-kentut bila peruqyah baca ruqyah. Ini pun petanda terkena ain. Seterusnya, keringat atau peluh pada dahi atau belakang badan. Seterusnya, timbul bintik-bintik merah, bintik-bintik seperti kulit itu terkena penyakit. Bintik-bintik seperti jerawat. Rupanya seperti jerawat. Tenggorokan bahasa Indonesia atau kerongkong terasa gatal. Keluar cairan dari hidung mirip orang yang sel semak, orang yang kena flu. Atau keluar cairan dari vajinya, dari kemaluan. Muntah lendir, berbusa ataupun berbui putih atau kuning. Muncul lebam warna coklat atau biru. Perut terasa mual dan tidak boleh menahan kencing. Sering terjadi ceret-beret atau diarrhea. Ini yang berlaku apabila dibacakan ruqyah atau selepas dibacakan ruqyah. Boleh berlaku. Jika berlaku ini adalah tanda-tanda terkena ain. Kadang-kala tanda ini tidak muncul masa itu juga selepas habis baca ruqyah,
dia terus muncul. Tidak. Baca ruqyah, selesai, pulang rumah, esok dia, lusa dia baru timbul bintik-bintik merah pada tubuh. Begitu contohnya. Ada yang tidak terus pada masa itu berlaku. Ada selepas daripada ruqyah, mungkin esok, mungkin lusa, contohnya. Apa yang kita boleh simpulkan adalah tanda-tanda penyakit ain ini adalah mirip tanda-tanda terkena sihir. Oleh itu jangan kita cepat berburuk sangka kita sakit kerana disihir orang. Belum tentu. Malah ada orang yang terkena bukan penyakit ain tetapi terkena gangguan jin, jin yang tidak melibatkan sihir. Mungkin jin hutan ke, jin asyik ke, tapi jin itu berbohong. Bila dibaca ruqyah, jin itu muncul, merasuk pesakit, lepas tu dia membuat fitnah, dia berbohong, dia katakan dia adalah jin yang dihantar oleh tukang sihir. Sebenarnya dia tidak ada pun, dia cuma jin datang mengganggu kerana sebab-sebab tertentu. Contohnya dia jin asyik yang jatuh cinta kepada pesakit. Dia tidak ada pun unsur-unsur sihir di dalam itu. Tapi dia pandai-pandai mengaku dia konon diantar sihir oleh bekas boyfriend yang sudah putus dan boyfriend itu marah sebab wanita itu ingin berkahwin orang lain. Sedangkan tidak ada pun sebenarnya sihir. Dan saya pernah jumpa kes begini. Jin bukan jin sihir, buat cerita mengatakan kononnya dia jin sihir. Tapi daripada dialog saya dengan jin yang merasuk itu, akhirnya, kalau bahasa sahabat cakap kedapatan, akhirnya kedapatan bahwa jin itu berbohong. Oke, kita pergi seterusnya. Jenis-jenis penyakit ain. Jenis-jenis penyakit ain ini sebenarnya kalau diperalusi ada banyak, ada berbagai. Ada namanya ain, ada namanya hasad, ada namanya gibtoh, ada nazrah, ada nafs, dan sebagainya. Untuk peruqyah yang memang merawat masyarakat, mungkin dia perlu tahulah nama-nama ini, jenis-jenisnya. Tapi untuk orang awam, tidak tahu nama-nama ini yang begitu banyak, cukup tahu nama penyakit ain sudah memadai. Sudah memadai. Kalau seseorang tu dipuji tanpa orang yang memuji itu menyebut nama Allah, terus orang yang dipuji itu sakit, kita sebut saja dia terkena ain. Walaupun kalau peruqyah yang berpengalaman, yang banyak belajar, dia akan sebut itu sebenarnya kategorinya gibtoh. Orang yang kagum dengan seseorang, yang pasti orang itu terkena penyakit. Dia dalam kategori gibtoh. Tapi sebenarnya kategori besarnya tetap sama, yaitu ain. Jadi cukuplah kalau orang awam dia ketahui penyakit ain tanpa dia perlu tahu secara terperinci apa beza ain dengan hasad, apa beza dia dengan gibtoh, apa beza dia dengan nazrah, apa bezanya dengan nafs. Sebab nanti bingung. Yang penting tahu itu penyakit ain, tahu macam mana cara merawatnya. Oke, kita akan teruskan. Jenis-jenis penyakit ain secara ringkas saja saya sebutkan ada banyak jenis sebenarnya. Kalau dibuat kategori bolehlah secara besar disebut secara 5 kategori. Penyakit ain yang mematikan, penyakit yang ain yang membuat cacat tubuh, penyakit ain yang membuat sakit, ada penyakit ain yang terkait waktu atau keadaan. Kalau orang tu berada di rumah atau di jalan-jalan, dia tak rasa sakit. Tapi kalau dia pergi mengajar di sekolah,
dia akan rasa sakit, lututnya akan rasa sakit. Dia sukar bergerak, dia rasa macam seolah-olah lumpuh, contohnya. Jadi dia dalam keadaan di sekolah, baru dia sakit tuh dia muncul. Begitu juga ada orang terkena, dia hanya sakit waktu maghrib baru muncul sakitnya. Itu petanda sihir juga, tapi itu juga petanda ain. Dan yang jenis kelima ada penyakit ain akibat kekaguman. Orang sangat kagum yang disebut ghibtoh. Saya ringkaskan saja untuk jenis penyakit ain ini. Kita teruskan. Nah, sini ada saya uraikanlah sedikit tentang penyakit ain yang membuat sakit. Penyakit ain yang membuat sakit ini ada yang menyebabkan kita rasa nyeri atau terasa macam tersusuk-susuk, tercucuk-cucuk, kejang pada tubuh, atau kita rasa macam lumpuh. Itu antara kesan yang boleh berlaku akibat terkena ain. Dan ada juga yang penyakit ain yang ganjil. Pihak hospital tidak dapat mengesan jenis atau punca penyakit. Atau dia manifestasi dalam bentuk yang dikenal dalam perubatan modern. Seperti sakit gastrik, depression, stres, cancer. Tapi sebenarnya punca asalnya adalah dari ain. Jadi kalau sakit begitu, macam mana pun kita sakit kepala, kalau puncanya daripada ain, kita makan Panadol ke ubat-ubat lain, belum tentu dia akan baik. Sebab punca utama dia bukan sakit daripada punca virus, bakteria, tapi punca utama dia dari ain. Cuma kesan dia, manifestasi dia, kesan dia secara fizikal. Terus jadi berlaku ketumbuhan, berlaku depression, muncul cancer, dan sebagainya. Jadi ini kita kena paham. Karena ini seterusnya. Nah, ini yang saya akan lebih tumpukan. Cara rawatan penyakit ain. Ada beberapa cara, banyak cara, antaranya membaca ayat-ayat ruqyah. Kedua, mandi air ruqyah. Ketiga, teknik ittiham. Mungkin teknik ittiham ini saya tidak akan terangkan secara terperinci, sebab saya pernah terangkan dulu dalam kuliah yang lalu. Keempat, beberapa cara lain seperti yang diajar oleh peruqyah berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan tajribah atau tajribi. Ini yang akan saya tumbuhkan pada malam ini. Oke. Ini saya bagikan contoh, beberapa contoh macam mana merawat penyakit ain yang diajar oleh peruqyah berpengalaman. Pertama, jika kita kenal siapa yang mengenakan ain itu. Contohnya si bapak atau si ibu yang mengenakan ain kepada anaknya. Dikenal, diketahui. Jadi apa yang boleh berlaku? Kita minta pelempar ain mendoakan keberkahan ke atas pesakit yang terkena ain. Contohlah, ibunya, seorang ibu baru mengandung, melahirkan seorang anak. Sangat comel baby itu. Baby itu dia contoh mungkin masuk 2 bulan, 3 bulan, orang melawat. Dan bila orang melawat baby itu, ibunya sendiri memuji. Bayiku sangat cantik, rambutnya lebat, suka ketawa setiap hari, tak pandai menangis, senang nak dijaga. Esoknya baby itu asyik menangis saja. Rambut yang lebat gugur dan sebagainya. Dan apabila mungkin keluarga tu jumpa peruqyah yang berpengalaman dan peruqyah tu dapat agak
mungkin ibu itu sendiri yang mengenakan ain terhadap anaknya, maka peruqyah itu nasihatkanlah ibu itu, doakanlah anakmu, doa keberkatan. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Allah engkau lah yang maha pengasih dan penyayang. Berkatilah anakku ini, sembuhkanlah ia. Contohnya si ibu berdoa, mohon keberkatan. Berdoa kepada Allah, mohon keberkatan, limpahkan ke atas anaknya. Insya Allah akan sembuh. Kalau kes-kes begini biasa berlaku, pernah berlaku, terutama di Timur Tengah, dan apabila dibuat begitu, orang yang terkena ain itu sembuh. Seorang pakcik, seorang makcik, dia dia puji anak saudara dia SPM semua lepas tu anak saudara dia sakit teruk, tak boleh berjalan, lumpuh. Makcik tu, Pak Nga, Pak Su, Mak Nga, jumpa budak, doakan keberkatan. Insya Allah akan sembuh. Satu lagi cara, boleh kita minta si pelempar ain itu ambil wuduk. Ambil wuduk, lepas tu yang air yang jatuh daripada bekas cucian wuduk ini dikumpulkan, lepas tu dimasukkan ke dalam baldi yang berisi air dan pesakit ain mandi air tersebut. Dan ini saya pernah lakukan. Dengan pesakit yang tidak dipastikan apa punca penyakitnya. Mungkin juga gangguan jin sebab bila saya ruqyah dia kerasukan. Tapi ada masanya pesakit tu dia sakit gabungan. Dia juga mungkin sakit gangguan jin, dia mungkin juga kena sihir, dia mungkin juga kena ain. Jadi saya minta ibu bapa pesakit itu udah dewasa, saya minta ibu bapaknya, abang-abangnya, adik-beradiknya lain ambil air wuduk, dikumpulkan, masuk dalam baldi, campur dengan air paip, dia mandi. Lagi bagus campur dengan air ruqyah, dia mandi. Alhamdulillah orang tersebut dah sembuh. Dan kalau saya tidak silap dia sedang ataupun telah ambil master dalam di universiti di bagian pengajian Islam, tidak silap. Kes ni dah lama, mungkin dah selesai ambil master. Waktu tu dia lulusan, dia ada degree universiti. Lepas tu dia nak sambung ambil master. Satu lagi cara, katakan seorang itu sakit. Dia balik ke rumah, hari itu dia sakit. Tiba-tiba sakit ganjil, tak boleh berjalan, lumpuh, atau demam yang keterlaluan. Sedangkan sekarang bukan musim COVID. Cara dia tanya yang sakit itu, dia ada di mana tadi? Dia kata dia pergi memancing. Dia kata dia pergi ke kebun. Pergi ke tempat yang dia kali terakhir yang dia ingat, lepas daripada itu dia sakit, pergi, katakan di kebun atau di tempat memancing itu, ambil sedikit tanah dari situ, bawa pulang, rendam ke dalam air, lebih bagus air yang telah diruqyah, lalu orang itu, pesakit itu mandi dengan air tersebut. Tidak perlu tanah banyak, segenggam sudah mencukupi, jangan satu lori. Dan kalau orang katakan, tapi kalau tempat tu tak ada tanah, ke mana? Dia waktu dia pulang sakit sebelum dia sakit tu dia di shopping mall. Shopping mall mana ada tanah? Tengoklah di mana tempat dia berdiri sebelum tu. Kalau dia berdiri dekat dengan ada pokok-pokok ke, ambillah daun dari pokok tu. Sekejap ada saya terima panggilan yang penting. Saya tutup sekejap saya punya skrin. Dan ni sebab saya ada panggilan penting muncul. Sekejap .
Minta maaf sekejap lagi ya. Saya mungkin ada dalam 1 minit. Ada apa ini, ada VIP call saya ni, dia ada minta saya message dia sesuatu. Saya message dulu dia sekejap. Ada maklumat dia minta, lepas tu saya akan sambung. Minta maaf sebab ini orang-orang besar nih yang call saya ni, jadi saya kena jawab message dulu permintaan dia. Oke, terima kasih. Sementara tu mungkin boleh baca lah yang di screen tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada malam ni. Saya mohon maaf sangat-sangat. Cuma yang call saya tadi seorang menteri. Jadi bila menteri call, kalau kita tak jawab tak bagus juga kan, kurang adab pula. Jadi menteri ini call saya, jadi saya sambut. Jadi ada benda lah, ada benda dia perlu bercakap dengan saya dan ada maklumat dia minta saya message dia. Dan saya tak boleh lah bagi tahu siapa nama dia, bahaya. Sebab nanti kita akan rakam dan kita akan share YouTube kuliah kita di YouTube. Jadi nama tu saya tak akan sebut. Jadi kita akan sambung. Minta maaf banyak-banyak ni.
kita pun tidak merancang. Ada beberapa perkara berlaku malam ni yang ganjil. Jadi kita akan teruskan. Okey, insyaAllah. Okey, kita akan teruskan. Yang pertama, mendoakan keberkahan, kita sudah bincang. Mandi wuduk, air wuduk kita sudah bincang. Ambil sedikit tanah, di sini. Kalau kawasan tu ada tanah, kita ambil tanah lah. Kalau kita berdiri dekat sebuah kebun, tak ada banyak tanah, tapi mungkin ada pokok. Mungkin pokok di situlah daunnya kita ambil atau rumputnya kita ambil. Kalau betul-betul konkret, shopping mall, kita inilah ambil sapu tangan di mana pesakit tu berdiri sebelum dia sakit. Katakan dia berdiri satu tempat tu di kaki lima. Sapulah tempat dia berdiri itu, atau katakan dia ada pegang dinding kah sebagainya, sapu dengan sapu tangan, bawa pulang sapu tangan yang disapu tu. Lepas tu rendam di air, mandilah. InsyaAllah. Ini cara-cara yang boleh kita buat, yang diajar. Diajar oleh peruqyah-peruqyah berpengalaman, oleh ulama. Yang cara paling senang, yang keempat nih. Yang jarang orang bincangkan, tapi sebenarnya ada diajar oleh Syekh Abul Bara di dalam kitab beliau. Yaitu takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan cantiknya cara ini, kalau sudah terkena, boleh rawat dengan cara ini. Kita baca takbir, kita ucapkan. Sama ada peruqyah baca takbir, si pesakit dengar, atau si pesakit sendiri baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau kalau belum terkena, masih sehat, kita nak pergi majlis kahwin ke, kita nak pergi mana-mana, kita risau kita terkena ain. Contohnya kita ke majlis kahwin, kita dalam kereta, belum keluar dari kereta, kereta ada parking. Sebelum kita keluar dalam kereta, kita risau terkena orang, nanti tegur kita, puji kita, kita terkena ain. Dalam kereta kita bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia juga menjadi pendinding. Kalau belum kena, dia menjadi pendinding. Kalau sudah kena, dia menjadi cara merawat. Dan ini ada diterangkan oleh Syekh Abul Bara dalam kitabnya. Boleh rujuk pada muka surat 221 hingga 222. Seterusnya, ada persoalan. Bolehkah meruqyah kenderaan, benda tak bernyawa, atau binatang, benda yang bernyawa, atau pokok? Kita ada kebun kita, kebun bunga kita, kebun buah kita. Dulu berbuahnya besar-besar. Kebun durian ke, kebun sebagainya. Tapi lepas tu pokok tu dah kurang sehat. Taruh baja macam mana pun kurang sehat. Mungkin terkena ain. Ingat, binatang, pokok, benda yang tidak hidup seperti kenderaan, rumah pun boleh terkena ain. Jadi, bolehkah kita meruqyah benda mati itu? Atau meruqyah macam kenderaan yang selalu rosak, baru beli bulan lalu, baru beli brand new, tapi dah rosak-rosak, sikit-sikit rosak, hantar pergi workshop dah diperbaiki, rosak lagi. Adakah kenderaan itu perlu diruqyah, atau pemandunya saja diruqyah, pemilik kenderaan? Jadi jawapannya adalah boleh meruqyah kenderaan, binatang, dan pokok yang terkena ain. Dan ini bukan direka-reka, bukan khurafat, tapi diajar oleh ulama dan peruqyah berpengalaman. Antaranya boleh rujuk buku muka surat 160 ke 162, buku Syekh Abul Bara yang bertajuk Setan di Antara Dengki dan Ain. Para ulama membenarkannya. Jadi itulah saya sebenarnya rasa sedih. Dulu ada keluar di Facebook seorang ulama pondok
sangat dihormati di kalangan ilmuwan, kenal ulama tuh. Dia renjis air ke kendaraan, dia dikutuk seolah-olah melakukan kurafat. Sedangkan dia adalah antara ulama besar di Asia Tenggara ini. Kuala Pondok. Dia dikutuk. Saya rasa kalau kurang ilmu tuh diam-diam sajalah. Jangan komen kalau kurang ilmu. Sebab satu kali kita kritik, kita kutuk, netizen lain pun akan ikut juga mengutuk. Sedangkan kita kena tengok siapa orang tuh. Dia bukan orang biasa, dia bukan bomo, dia bukan dukun, dia seorang ulama. Dia renjis air di kendaraan, dikutuklah buat suatu yang khurafat. Sedangkan benda tuh boleh dibincangkan ulama, dibenarkan oleh ulama. Ada dalam buku ruqyah. Jadi bagaimana caranya? Secara ringkas, ambil benda yang pernah disentuh pelempar ain. Kalau dikenali lah siapa pelempar ain. Contohnya kita ada beli kereta minggu lalu. Sahabat kita puji. Hari ini kemarin dia puji kereta kita hebat, cantik, menarik. Hari ini kereta kita rosak. Hantar pergi workshop pun workshop tak tahu punca kenapa itu kereta tak boleh berjalan. Dah cek sana sini. Jadi kita dapat agak lah kawan kita ni yang puji. Jadi apa yang kita buat, ambil apa-apa benda yang pernah disentuh oleh pelempar ain tu. Kalau dia ada sentuh, katakan dia ada datang rumah kita, dia ada sentuh meja kita, ambil sapu tangan ke kain, lap di meja yang tempat dia sentuh tu. Atau lagi bagus kalau dia ada sapu tangan sendiri, mintalah sapu tangan dia. Kalau orang tu memang best friend kita, dia tak akan tersinggung, minta sapu tangan dia, rendam dalam air, dan air tu kita bolehlah renjis ke kereta, ke pokok, ke binatang, ataupun taruh letak dalam botol spray, kita spray kereta kita dengan air itu. Itu satu cara. Jika kita tidak ketahui siapakah yang melempar ain, siapakah yang memuji kereta kita ni sehingga kan kereta kita jadi rosak, baru juga beli minggu lalu, baru juga beli bulan lalu, maka kita bacakan saja ayat-ayat ruqyah ke atas air dan renjiskan air tersebut, atau kalau diletak dalam botol spray, spraylah air itu ke atas kenderaan, ke atas binatang, ke atas pokok, ke atas pagar-pagar kebun kita, ke rumah kita, mana-mana yang kita syaki kena air. Okey, seterusnya kita dah nak penghujung. Yang ini saya ringkaskan saja. Teknik ittiham ni saya pernah dah ajar, saya pernah dah huraikan dulu. Jadi apakah teknik ittiham? Teknik ittiham adalah orang yang tertimpa pengaruh ain cuba mengingat kejadian-kejadian sebelum ia tertimpa ain. Pesakit cuba mengingat orang satu persatu yang mungkin menyebabkan ia terkena ain. Setelah pesakit mengagak atau dia syak, siapakah yang mungkin menimpakan ain pada dirinya? Mungkin dirinya sendiri kan. Pesakit akan cuba mengambil air wudhu orang tersebut, atau kalau dirinya yang sendiri mengenakan ain terhadap dirinya, dia ambil wudhu dia sendiri, ataupun ambil bekas sapu mana-mana bekas yang disentuh oleh pelempar ain, dan kita rendam dalam air dan mandi. Jadi secara ringkas saja, kalau pelempar ain diketahui dan dia ingin memberi kerjasama, jumpa pelempar ain, minta dia mengambil air wudhu untuk diberikan air wudhunya kepada pesakit. Sebenarnya ada juga dihuraikan tadi, air wudhu itu dicampur dengan air dalam baldi, lalu pesakit mandi air tersebut. Lebih baik air yang dicampur dengan air yang telah diruqyah. Atau sekiranya pelempar ain tidak dapat dipastikan atau tidak ingin memberi kerjasama, gunakan kain atau sapu tangan, sapukan ke tempat yang pernah disentuh oleh orang yang disyaki pelempar ain. Lakukan secara rahsia tanpa pengetahuan orang yang disyaki. Contohnya boleh sapu, lap, sapu tangan tu di tombol pintu,
yang dipegang oleh orang yang disyaki, boleh juga sapu di kerusi yang pernah diduduki oleh orang yang disyaki. Ada banyak cara, dan contoh tuh sapu tangan yang digunakan untuk disapu, direndamlah ke dalam baldi besi air, dan sebaiknya air itu diruqyah dan dibuatlah dimandi oleh pesakit. Nah, dari satu contoh yang diberikan oleh Syekh Abul Bara, yaitu jika pelempar air itu memakan kurma. Katakan dia datang ke rumah kita, kita hidangkan dia kurma. Dia makan kurma, ada biji kan, biji itu dia letak di atas meja. Maka biji kurma itu boleh yang dimakan oleh si pelempar air, itu yang dia letak di atas meja, boleh ambil biji itu, direndam dalam air, dan dimandilah air itu oleh pesakit. Jadi banyak cara-cara kreatif yang kita boleh lakukan. Jadi saya ringkaskan sahaja yang itu. Ayat-ayat ruqyah terpilih untuk rawatan penyakit ain, ini yang disarankan oleh Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Ma'ni. Saya tunjukkan sahaja, boleh baca nanti. Sebab dia sangat panjang. Sebenarnya nak baca yang panjang boleh, yang pendek pun boleh. Doa Bismillahirrahmanirrahim juga sebenarnya boleh digunakan untuk merawat penyakit ain. Kalau nak yang banyak, yang panjang, yang diajar oleh Syekh Abul Bara, inilah ada 47 kelompok ayat. Kalau rajin, bacalah. Kalau tidak, carilah doa-doa pendek. Seterusnya, saya ringkaskan sebab saya nak ijazahkan satu doa atau zikir untuk pendinding daripada ain. Ini panduan membaca ayat-ayat ruqyah pun saya tidak akan huraikan, pernah saya huraikan dahulu. Jadi nanti boleh baca sendiri. Ini boleh baca sendiri. Kita selesai. Jadi sekarang saya akan ijazahkan satu doa atau zikir untuk pendinding diri daripada penyakit ain. Kita boleh baca setiap-tiap hari, atau bila kita ingin ke satu majlis, kita baca, kita takut nanti ada orang tegur kita di majlis itu, kita terkena ain. Dan kita juga boleh juga untuk kalau kita risau, kita mengenakan ain kepada seseorang, kita boleh baca juga doa atau zikir ini sebelum kita memuji atau mengulas sesuatu atau memuji orang supaya dia tidak terkena ain. Saya bacakan doa ini, saya bagi tahu makna, lepas tu kita akan baca 3 kali ulang. Masing-masing akan baca di tempat masing-masing tanpa perlu buka mikrofon. Lepas tu saya akan kata, saya ijazahkan amalan ini, dan yang lain akan sebut qabil tu ataupun saya terima ijazahnya. Oke, doanya sebenarnya yang biasa kita dengar. Masya Allah, la quwata illa billah. Yang bermaksud lebih kurang maksudnya adalah begitulah kehendak Allah, pasti akan terjadi. Tidak ada kekuatan melainkan Masya Allah, dia ada 2 versi. Satu Masya Allah, la quwata illa billah. Saja dua-dua lah. Satu Masya Allah, tabarakallah. Okey, yang satu ni bacaannya Masya Allah, tabarakallah. Maknanya apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Tabarakallah, semoga Allah memberkati. Terutama apabila kita memuji orang, memuji kereta, memuji kebun. Dan dia juga boleh jadi pendinding untuk kita daripada terkena ain. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang dikehendaki Allah akan terjadi, dan semoga Allah memberkati. Bacaan yang satu lagi, Masya Allah, la quwata illa billah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak ada kekuatan melainkan dengan bantuan Allah. Jadi dua-dua lah versi ini saya ajar dan ijazahkan. Pertama kita baca dulu yang Masya Allah, tabarakallah 3 kali. Lepas itu kita baca yang lafaz kedua, Masya Allah, la quwata illa billah.
Oke, yang pertama kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, untuk lafaz yang kedua, oke, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Maka dengan ini, saya ijazahkan amalan doa atau zikir ini kepada semua yang hadir kuliah online kita pada malam ini. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Saya akan tutup slide. Alhamdulillah, kita telah belajar tentang penyakit ain dan pelbagai cara rawatannya. Nah, sekarang kita akan masuk sesi soal jawab. Boleh bertanya berkenaan soalan penyakit ain ataupun boleh juga bertanya soalan-soalan lain yang berkaitan dengan ruqyah. Maka dengan ini saya serahkan semula majlis ilmu kita ini kepada admin dan moderator kita, Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz Sinar. Kita kembali bersiaran insyaAllah. InsyaAllah kita teruskan kepada sesi soalan, sesi soal jawab. Yang mana yang ada soalan boleh terus bertanya insyaAllah. Boleh bertanya secara teks juga boleh insyaAllah. Nak type soalan ataupun nak bercakap secara langsung juga boleh insyaAllah. InsyaAllah kita Assalamualaikum. Okay, ada satu soalan. Tadi dekat atas tadi. Adakah pesakit, soalan Abang Hanafi, jika pesakit itu sakit selepas kematian orang yang tersayang, adakah dikira sebagai ain? Saya tak rasa itu adalah ain. Itu adalah penyakit mungkin kebetulan ataupun gangguan jin yang lain. Ataupun kalau dalam istilah Melayu ni kadang-kadang penyakit badi mayat ke. Tapi saya tak rasa itu sebagai penyakit ain. Itu soalan Hanafi. Sini ada nak tambah soalan Nafi itu, jika pesakit itu sakit selepas kematian orang yang tersayang, adakah itu dikira sebagai ain? Ya Coach, saya ingin memberi jawapan tambahan. Begini, untuk soalan itu begini, kalau orang yang dia sayang meninggal, yang biasa berlaku di dalam masyarakat kita, lepas tu anaknya jadi sakit yang berpanjangan. Dia ada beberapa punca sebab kemungkinan. Satu, karena anak tu sangat sayang kepada bapak dia, hubungan mereka sangat dapat, jadi dia sangat rindu, jadi dia sakit. Nah, itu satu punca. Kedua, kalau sakit itu yang teruk, berpanjangan dan teruk, ada kemungkinan, mungkin juga keluarga tu ada saka. Jadi saka tu dah berpindah kepada anak, kemungkinan bukan pasti, bukan confirm, kemungkinan kepada anak tu jadi sakit, jadi perlulah diruqyah. Tapi kalau ain mungkin tidak, sebab ain ni orang menegur atau memuji seseorang tu tanpa menyebut nama Allah. Jadi kalau orang tu meninggal, dia tidak, cuma dalam bahasa kita terutama masyarakat di Sabah kita panggil keteguran, ataupun seperti Coach bagi tahu ada orang sebut kena badi. Tapi kalau dalam ilmu ruqyah tidak dia kemungkinan besar bukan ain, bukan ni, kalau ada pun yang ni mungkin gangguan jin, sebab mungkin orang tu dia seorang bomo kah, dia seorang pendekar, jadi jin dia pergi kepada anaknya. Contohnya kalau orang tu meninggal, jadi anak dia disakit, anaknya masih muda 19 tahun, tiba-tiba jin pula nak berdamping dengan budak tu, jadi mungkin dia sakit. Tapi biasanya itulah punca-puncanya. Kemungkinan besar bukanlah ain. Dan juga Coach ada di atas tu ada soalan
Nanti coach boleh baca berkenaan dengan jin kenakan ain sesama sendiri. Jadi jawapan itu daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarus. Silakan Coach. Tambahan kepada soalan Hanafi dia juga, seperti yang sebelum-sebelum ini juga, untuk kita mendiagnose orang tu kena ain atau kena sihir atau kena saka atau gangguan jin, dia tidak boleh hanya sekadar satu info sahaja. So jika pesakit sakit selepas kematian orang tersayang, itu hanyalah satu simptom sahaja. So daripada hanya satu simptom ni, tak boleh langsung nak disimpulkan ianya sihir, ianya saka. Mungkin sihir, mungkin saka. So seperti yang saya dah jelaskan sebelum-sebelum ni, tanda-tanda gangguan ni perlu dilihat secara package, perlu dilihat secara keseluruhan. Tak boleh kita nak diagnose atau buat kesimpulan hanya dengan satu simptom sahaja. So kena hati-hatilah. So jangan bermudah sangat kita nak terus kata ini ain, ini saka. Hanya dengan satu simptom sahaja. Okey, soalan yang seterusnya, Assalamualaikum, adakah jin dapat mengenakan ain sesama mereka? Dia kalau tanya saya, sama je. Manusia juga perlu ada pandangan mata, ada hasad, ada rasa iri hati. Sesama jin pun dia sama je, kehidupan mereka dengan manusia ni adalah sama. So tak mustahil jin juga boleh mengenakan ain sesama mereka. Cuma kita tak tahulah dia orang kena ain, dia orang berubat ke apa ke, sebab kita tu alam mereka, alam mereka, kita pun tak tahu. Tetapi kalau secara tanya saya, pendapat saya, memang dia boleh lah, sebab jin ada perasaan, dia ada hasad, dia ada iri hati, dia ada dengki, dia ada amarah, dia ada pandangan mata. Cuma kalau jin sesama jin terkena ain, dia sakit di alam jin. So kita manusia memang tak kena mengena dan tidak tahu pun apa yang berlaku di alam mereka. So kalau tanya saya juga soalan ni, dia sudah pun melampaui sepatutnya. Tak sepatutnya kita ambil tahu pun, sebab itu di alam dia. Di alam dia. Kita pun jangan kita berlebih-lebih nak mengkaji apa yang berlaku di alam dia, macam mana dia terkena ain. Nanti tambah pula lagi soalan, kalau jin sesama jin terkena ain, macam mana jin tu nak dirawat, adakah perlu dirawat oleh jin balik ataupun perlu dirawat oleh manusia pula ke. Nanti benda-benda tu macam kalau tanya dia dah semakin tak ada kaitan dengan kita. So kalau tanya saya, mungkin boleh berlaku dan tak perlulah kita nak mengkaji benda-benda tu. Tak ada kepentingan pun. Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Ya, saya ada ingin menambah. Saya setuju dengan jawapan Coach. Tambahan saya begini. Soalan itu dia dari segi sudut. Oke, pertama soalan tuh, bolehkah jin dapat mengenakan ain sesama mereka? Sama seperti jawapan Coach, boleh. Sebab jin boleh mengenakan ain kepada manusia, jin boleh mengenakan ain sesama mereka. Tambahan seperti yang daripada apa yang jawapan Coach itu, kalau jin mengenakan ain sesama mereka, biasanya kita tidak akan terlibat. Takkan ada jin datang pergi jumpa kita, minta tolong ubati saya, ruqyah saya, sebab saya adalah jin yang terkena ain kepada jin lain. Tak ada. Kalau ada berlaku, bahaya. Sebab mungkin akan ada fitnah-fitnah yang akan berlaku. Tapi kalau ada manusia yang terkena, ada jin pandang, jin lepak-lepak di tepi-tepi jalan yang kita tak nampak, tiba-tiba waktu maghrib orang pulang daripada mengaji Al-Quran, tiba-tiba dia sakit, rupanya dia kena pandangan ain jin, kita boleh ruqyah. Sakit, keluarga pesakit bawa kepada kita boleh ruqyah. Tapi untuk ni jin, cuma saya ada tambah satu pengalaman saya, tapi bukan pasal ain, saya pernah merawat jin. Tapi bukan secara sengaja. Jin merasuk pesakit yang saya ruqyah. Lepas tu tangan pesakit bengkok begini. Daripada dialog saya dengan pesakit dan daripada sumber-sumber lain dapat disimpulkan pesakit ini, jin ini terlanggar kenderaan yang dibawa oleh keluarga saya jugalah di satu jalan tu. Jin tu dia marah, dia terlanggar, jadi dia cacat. Dia bengkok, dia merasuk. Ada satu sepupu saya, dan saya runding jin tu. Kalau saya berjaya rawat dia sembuh, dia kena keluar secara sukarela dari tubuh pesakit. Keluarga saya tu, sepupu saya. Jin tu setuju.
Jadi saya kata saya tidak boleh menyembuhkan dia. Saya bagi tahu jin tu, saya berdakwah kepada jin, saya tidak boleh menyembuhkan dia. Hanya Allah boleh menyembuhkan dia. Apa yang saya boleh buat, dan saya tak boleh merawat dia seperti doktor merawat pesakit yang nampak kan Zaid. Apa yang saya boleh buat? Saya berdoa kepada Allah agar Allah sembuhkan jin tersebut. Lalu saya pun baca ayat-ayat Al-Quran dan doa. Selepas itu, waktu sedang saya baca tu ayat-ayat Quran dan doa, tangan sepupu saya yang kerasukan jin tu bengkok keras, lepas tu jadi lurus dan lembut. Dan dia senyum. Sepupu saya senyum yang masih kerasukan tu. Dan bila saya tanya jin tu, awak dah sembuh? Dia kata dah sembuh dah. Tangan dia dah kembali normal. Jadi saya kata, kamu dah janji kalau sembuh kamu keluar. Lepas tu dia keluar secara sukarela. Dan saya punya sepupu saya sedar. Ada saya rawat tu, tapi tak ada lah kalau jin datang saya kena ain, tolong rawat saya, tak ada. Yang saya ada pengalaman rawat jin yang keadaan seperti itu. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula majlis ilmu kita ini kepada Coach Kamarus. Silakan Coach. Okey, soalan seterusnya daripada Ustaz Yusof. Pesakit yang tiba-tiba jatuh sakit selepas terkejut daripada permainan prank, permainan yang mengejutkan, menakutkan orang lain, adakah ia juga dikenali sebagai ain? Kalau pendapat saya itu bukan penyakit ain, bukan penyakit ain. Kita kena faham daripada awal, kita kena faham basic dia balik. Ain ni melibatkan pandangan mata, ada hasad, ada perasaan. Ain dan hasad ni kita kena faham dulu. Penyakit ain tu melibatkan pandangan mata, penuh rasa takjub, penuh rasa iri hati, penuh rasa hasad, baru akan jadi penyakit ain. So kalau main prank dan terus sakit tu mungkin disebabkan dia terkejut, lemah jantung, dia terkejut, tiba-tiba saraf pula mungkin boleh jadi tersentak dan sebagainya. Itu sebab tu. So kita kena faham dulu dia punya definition ain tu apa dia. Kita kena faham yang tu, dan barulah kita boleh kaitkan mana-mana penyakit tu terkait dengan ain ataupun tak. So kalau tanya saya, dia mati sakit selepas terkejut daripada permainan prank, itu mungkin disebabkan tersentak sewaktu terkejut, saraf dia terkejut, dia punya jantung dia terkejut, blokis dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah yang terkait dengan benda macam itulah. Itu pendapat saya. Wallahu alam. Mungkin Ustaz Sinar nak tambah. Terima kasih Coach. Tambahan jawapan saya daripada apa yang Coach jawab, saya pun setuju dengan Coach beritahu. Cuma tambahan daripada saya, walaupun orang tu sakit, mungkin bukan diakibatkan oleh ain, tapi tak salah dan boleh kita ruqyah pesakit tu. Tiba-tiba kalau orang Sabah dia cakap hilang semangat ke, tiba-tiba jadi pesakit, jadi macam orang kurang bersemangat, sakit ya. Kita tetap boleh ruqyah pesakit tu, malah kita masih boleh gunakan teknik-teknik rawatan ain ini ke atas pesakit. Sebagai contoh, kita boleh minta kawan sahabatnya yang prank, katakanlah mereka berlakon jadi pocong, mereka ikat putih, kejutkan kawan-kawan itu terkejut, sakit. Jadi kita minta kawan dia ni yang mengejutkan buat prank, ambil air wudhu, lepas tu campur di dalam air paip, dibacakan ruqyah, lepas tu dimandikan pesakit yang terkejut tu oleh prank oleh kawan. Tak salah. Walaupun mungkin bukanlah ain, tetapi kita boleh minta saja kawan sebab manalah tahu juga kawan yang buat prank tu sebenarnya di hati kecil dia ada perasaan hasad dengki juga dengan kawan yang mereka prank tu. Tak salah. Kita ruqyah pesakit tu tak boleh juga, bagus. Kita nak gunakan teknik merawat ain, iaitu kita minta orang yang buat prank tu ambil air wudhu dia dimandikan pesakit pun boleh. Walaupun sebenarnya dia mungkin bukan penyakit ain. Itu tambahan jawapan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarus. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah. Sekali lagi ya, kalau tanya saya, pendapat saya bab prank tu dia bukan masalah ain dan hasad. Okey. Kalau dia ada hasad itu tak prank pun, kalau kata dia dah ada niat hasad, tak perlu prank pun orang tu dah boleh jadi sakit disebabkan ain dan hasad. So tak ada kaitan dengan prank tu. Kalau tanya saya lah, pendapat saya, walaupun dia sakit selepas kena prank dan orang tu ada niat hasad, maksudnya kalau dia tanpa buat prank pun tetap akan berlaku penyakit ain tu.
So bagi saya dia tak ada kaitan lah. Ini pendapat peribadi saya lah. Okay. Okay, adakah jin boleh mengenakan ain pada manusia? Jika boleh, simptomnya sama dengan simptom ain manusia. Ya, sama je. Seperti yang Ustaz Sinar jelaskan tadi, simptom-simptom terkena ain, muka jadi kekuningan dan sebagainya itu sama je. Kalau pendapat saya pun memang simptom tu, dan kebanyakan kes juga, kalau guru-guru daripada Indonesia pun juga berkata kebanyakan kes-kes sihir juga berpunca daripada pandangan ain hasad. Maksudnya jin tadi melihat pesakit, melihat mangsa dia tu dengan penuh dan hasad dahulu. Serangan ain berlaku dan juga bercampur dengan serangan-serangan sihir. Malah kalau tak salah saya, di Indonesia sebelum ni pernah ada buat filem ringkas. Filem kalau tak salah saya tak ingat Ustaz Eri ataupun ada tim yang lain melakonkan ain yang kisah ain dan sihir, di mana penyihir, si tukang sihir itu dia sebelum masuk mantra sihir, dia melemparkan ain dia dahulu. Okay? So bagi saya simptom dia sama. So nak buat rawatan juga sama saja, rujuk kembali kepada nota-nota Ustaz Sinar tadi yang jelas dan dah dijelaskan tadi. Okay, Ustaz Sinar ada nak tambah? Saya ada tambah sedikit daripada jawapan coach. Cuma ini saya minta siapa yang mendengar ni kalau tak berapa faham, jangan terlalu kalau memberatkan fikiran lah. Begini, kalau kita perhalusi sebenarnya ilmu ain tentang ain ni, memang ada orang yang memang dia tahu, dia punya pandangan mata, dia punya teguran ni memang berbisa. Kalau dia tengok orang, dia tegur, orang tu boleh sakit, orang tu boleh pandu kereta aksiden. Dan orang ini kadang-kala dia memang sengaja nak mengenakan ain kepada orang-orang tertentu. Dia memang tak suka orang tu. Tapi kes-kes begini tak banyak, sedikit saja. Pernah berlaku zaman-zaman dahulu, ada tertulis dalam kitab. Dan orang ada pernah dalam satu kitab menceritakan orang yang begini, yang dia memang tahu dia punya pandangan mata ni berbisa, dia boleh kenakan ain orang, dia suka kenakan ain orang, artinya dia menganiaya orang lah. Apa berlaku? Ada doa dia, dibacakan doa ni yang kita sebut nama Allah, bukan doa-doa pelik. Orang melakukan baca doa tu, pelempar ain tu yang jadi sakit. Dia lemparkan ain, dia tengok orang jadi buta, akhirnya dia sendiri jadi buta, contohnya. Jadi ada, tapi jangan terlalu memberatkan pikiran, sebab jarang, tidak banyak cerita kes-kes begini adalah kes terpencil, tidak terlalu banyak. Yang biasa seperti yang kita huraikan tadi, kes-kes ain yang kita huraikan tadi. Jadi itu tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Okey, insya-Allah kita masuk soalan ni, mungkin soalan yang terakhir, soalan daripada Hanafi Ahmad. Adakah ain boleh menyebabkan pasangan suami isteri bergaduh, bercerai seperti kena sihir? Ya. Sebab tu kita kena faham asas dia tadi balik. Ain ini adalah pandangan mata yang penuh ada hasad, ada dengki, ada iri hati, ada cemburu yang melampau ataupun pujian-pujian yang melampau. So selagi mana kita mungkin melihat pasangan lain terlampau bahagia sehingga kita rasa terlalu takjub, terlalu cemburu atau terlalu iri hati, maka kita boleh melemparkan ain kepada pasangan tersebut yang menyebabkan mereka jatuh sakit. Dan bila jatuh sakit boleh jadi bercerai-berai dan sebagainya. Sebab tu kita kena faham betul-betul definisi ain itu sendiri. Pandangan mata yang penuh dengan hasad, pandangan mata yang penuh dengan kekaguman, pujian-pujian yang melampau. Dia bukan sekadar untuk pasangan je, keluarga boleh bercerai, bisnes boleh tutup dan sebagainya. So kita kena faham dahulu betul-betul definisi dia. Pandangan mata yang penuh dengan perasaan takjub, pandangan mata yang penuh dengan rasa iri hati, pandangan mata yang penuh rasa kedengkian, pandangan mata yang penuh dengan rasa cemburu, pandangan mata yang penuh dengan puji-pujian yang melampau-lampau sehingga lupa akan nikmat daripada Allah. So dan ada juga definisi pandangan, dia tak semestinya juga pandangan mata, walaupun kita tak pandang tapi kita memang tahu. Okey, Ustaz Sinar di sekian-sekian saya terlampau takjub dengan kehebatan Ustaz Sinar, boleh memberikan ceramah dan sebagainya, itu juga sudah mampu untuk menjatuhkan
ain kepada Ustaz Sinar, dan disebabkan ain tu juga, mungkin disebabkan ain tu Ustaz Sinar boleh jadi bercerai-berai dengan keluarga dan sebagainya. Dia tak, kita kena faham dulu dia punya core dia. Itu sebagai salah satu contoh. Dan sebagai itu contoh juga kenapa Ustaz Sinar memakai face mask dan sebagainya ini juga adalah salah satunya untuk mengelakkan ain supaya tidak satu pandangan mata itu tidak tepat kepada beliau. Okay. So dan sebab tu juga kita juga tidak boleh terus membuat kesimpulan dengan cepat, oh pasangan ni bercerai-berai disebabkan oleh ain. So sebab tu saya kata tadi, sekali lagi saya ulang, setiap penyakit, masalah pesakit kita perlu diagnose secara simptom-simptom. Bukan dengan hanya satu simptom. Dia ada banyak simptom, 20 simptom, 30 simptom. So daripada 30 simptom tu kita tanda, senaraikan. Mungkin ain tu sikit sahaja. Mungkin sihir yang lebih kuat. Sebab tu kita kena tengok, kalau tanya saya kena akan melihat secara keseluruhan. Simptom mana yang lebih major. Dia lebih banyak mimpi ular. So maka mungkin ada juga tanda-tanda ain. Mungkin juga ada juga tanda-tanda saka. Mungkin juga ada tanda-tanda sihir. Tapi simptom yang mana yang lebih besar, lebih obvious, maka itu yang perlu saya rawat dahulu. So sekali lagi saya ulang, pesanan untuk semua perawat, jangan melihat hanya pada satu simptom. Okay? Sebab di TikTok, media sosial ni orang mudah sangat. Ustaz, saya mimpi ular. Okey, itu sihir. Ustaz, saya mimpi baby. Itu saka. Hanya satu simptom mimpi ular, terus kata itu sihir. Hanya dengan satu simptom mimpi baby, terus kata itu saka. Dan itulah soalan-soalan yang sering diajukan oleh orang-orang dalam media sosial kepada saya. Ustaz, saya mimpi ular tu patuk saya. Adakah saya terkena saka? Kita dengan hanya satu simptom, kalau saya memberi satu pendapat hanya dengan satu simptom, saya boleh katakan saya ni bukan orang yang berilmu. Sangat cetek pengetahuan saya hanya dengan satu simptom, terus kata sihir. Cuma memang dalam media sosial ni ramai perawat yang suka nak menunjukkan ilmu pun ada. Dan juga disebabkan kata-kata, oh ini sihir, ini saka, maka dia lebih cepat untuk terkenal. Video lebih banyak engagement dan sebagainya. Itu yang dia cari. So kalau tanya saya, sekali lagi, sebab tu dalam Hanafi adalah anak murid saya. So sebab tu dalam kelas saya memang senaraikan tanda-tanda. So daripada senaraikan tanda-tanda jaga, tanda-tanda tidur tu, kita kena buat list apa yang kita alami, apa yang dihadapi, dan baru boleh buat kesimpulan. Satu simptom, jangan sesekali buat kesimpulan. Okay, jangan sekali buat kesimpulan. Sebab kita bimbang. Tuan kata, Hanafi kata ia penyakit ain, tapi hakikat dia adalah sakit sihir. Bagaimana? Nanti cara rawatan berbeza. Niat untuk ruqyah juga berbeza. Nanti mungkin kita salah target, salah tuju, salah diagnose. So pesakit juga tidak akan sembuh. Mungkin boleh sembuh, cuma lambat untuk sembuh. Sebab tu berhati-hati dalam mendiagnose pesakit. Senaraikan dahulu sebanyak mungkin simptom yang dia alami. Cek dulu sejarah dia. Kita duk kata dia ain, tapi memang dalam sejarah dia terlampau banyak simptom-simptom sihir. Di kedai dia ada benda yang ditabur, di kedai dia ada orang baling darah, orang simbah darah, di kedai dia ada orang tabur beras kunyit. Maka itu yang lebih jelas. Maka itu yang perlu difokuskan terlebih dahulu berbanding yang lain-lain. Okay. Ain ni dia agak berselindung. Agak terselindung, agak tersorok, agak susah nak mencari orang tu terkena penyakit ain. Dan secara umumnya di Malaysia ni tak ramai perawat yang agak faham tentang simptom ain. Okay? Tak ramai, terus terang saya cakap, tak ramai perawat yang faham dan simptom ain. Okay? Itu pendapat saya. Ustaz Sinar mungkin ada nak tambah sebagai tambah, dan lepas tu kita boleh bagi kata-kata penutup lah. Okey, terima kasih Coach. Tambahan daripada saya, sebelum saya jawab soalan tu, saya ingin tambah yang berkenaan Coach kata yang penyakit ain tu tidak semestinya dari pandangan. Tambahan saya sedikit, penyakit ain ni, perkataan ain ni maksud dia mata. Jadi tapi ramai mungkin akan tersilap apabila kita ain ni maksudnya mata, kita sangka penyakit ain ni hanya semata-mata dari mata turun ke hati. Sebenarnya tidak, seperti yang Coach katakan. Orang buta
dia dengar suatu orang bercerita tentang seseorang, lepas tu dia kagum, dia puji, walaupun dia buta, dia boleh mengenakan ain kepada orang yang dia puji melebih-lebih, walaupun dia orang buta. Nama saya penyakit ain, tapi tidak semestinya maksudnya mesti dari mata. Orang buta pun boleh mengenakan penyakit ain. Okey. Menjawab pula kepada soalan suami isteri bergaduh dan bercerai boleh akibatkan mungkin ain. Jawapannya boleh, seperti yang Coach Kamal cakap. Sebagai contoh, artis dia tunjukkan di TikTok, di Facebook, di YouTube kemesraan romantiknya dan punya banyak orang puji. Ada orang puji dengan sebut Masya Allah romantiknya couple ini, pasangan ini. Ada orang puji melebih-lebih, hebat betul, dua-dua lawa, handsome, cantik. Puji melebih-lebih puji tanpa sebut nama Allah, maka pasangan itu mungkin boleh terkena ain, dan antara kesannya boleh jadi bergaduh, bercerai, sedangkan tidak ada punca yang terlalu serius untuk bercerai. Boleh terkena ain. Itulah selalu orang-orang yang ulama-ulama kita, orang-orang pandai yang selalu nasihat, jangan terlalu menonjol-nonjol di media sosial. Lainnya kalau kita berniaga, kita nak jual barang, kita nak mendidik orang, kita nih. Tapi kalau saja-saja menunjukkan romantik dan sebagainya, hati-hati sebab boleh terkena ain. Jadi itu tambahan daripada saya, dan seperti yang Coach bagi tahu tadi, saya teruslah mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua peserta yang hadir dalam kuliah ain kita berkenaan ain pada malam ini. Terima kasih kepada yang hadir, selalulah hadir. Kalau masih ada persoalan tentang ain, sebab ain ini tidak ramai orang yang, kita baru saja di masyarakat kita ini didedahkan dengan ilmu penyakit ain ini. Saya rasa tahun 70-an, 60-an tidak banyak dibincangkan tentang ain ini, 80-an pun tidak, baru-baru juga. Jadi kalau masih ada kurang kepahaman, boleh lagi tanya di grup kita dan sebagainya. Dan nanti nota slide ini saya akan kongsikan, tapi tidak dalam waktu yang terdekat, dan boleh ulang kaji baca. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, dan saya juga seperti biasa memohon maaf jika ada tersasul kata, terkasar bahasa yang sama ada saya sedari atau tidak sedari. Maka dengan ini saya serahkan majlis ilmu kita ini kepada Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar atas sesi kuliah pada malam ini. Tajuk ain ini memang satu tajuk yang menarik, dan seperti yang saya pernah jelaskan juga sebelum ni, kalau nak belajar tentang ain ini, kalau buku Ustaz buku yang Ustaz Sinar tunjukkan tu, dia sangat tebal, panjang perbahasan dia. InsyaAllah sehari pun tak cukup. Okay. So apatah lagi nak disampaikan dalam masa 1 jam, 2 jam ni. So insyaAllah apa pun teruskan lagi. Hari ni kita dapat sikit, hari ni kita faham sikit, nanti bulan depan ataupun 2-3 bulan lagi kita akan ulang kaji lagi tajuk ain, kita faham lagi sikit. Nanti selepas 3-4 bulan kita ulang lagi tajuk ain, maka insyaAllah kita akan semakin faham akan penyakit ain. Penyakit ain ni dia memang agak rumit untuk didiagnose. Kalau tanya saya lebih suka untuk mendiagnose dan menyelesaikan masalah-masalah sihir saka dahulu. Dan barulah kita tengok masih sakit dan sebagainya tu, barulah difokuskan kepada ain pula. Tapi tak sama, dia bergantung atas pusat rawatan dan perawat tu sendiri. Ada perawat-perawat yang saya memang kenal, mereka terlalu menumpu kepada ain pula lebih dahulu. So atas masing-masing, atas perguruan masing-masing, atas keserasian masing-masing. Kalau cara saya dan pendapat saya akan menyelesaikan simptom-simptom ataupun tanda-tanda yang lebih jelas dahulu. Kalau masalah saka, kita selesaikan bab tu dahulu. Kalau masalah sihir, kita selesaikan bab sihir dahulu. Selepas kita buat rawatan susulan 2-3 kali, sihir selesai, saka kita nampak selesai, tapi pesakit masih lagi sakit, maka pada time tu baru kita mula mencari tanda-tanda ain, kesan-kesan ain, dan cuba untuk kaedah rawatan ain pula. Itu pendapat saya, dan itu adalah pendapat peribadi. Ada yang nak boleh ikut cara saya, silakan. Ada yang rasa dia nak
fokuskan kepada ain dahulu, silakan. Sebab kalau tanya saya, fitrah pesakit secara umum mereka tak faham ain. Sangat-sangat kurang pesakit yang faham pasal ain. So, selesaikan apa yang lebih mudah dahulu, apa yang lebih jelas dahulu. Okey, alhamdulillah itu saja kelas untuk malam ni. Okey, cara saya rawat, saya jalan serentak. Ya, saya sendiri pun memang dalam sesi ruqyah, sebab tu sesi ruqyah saya panjang. Saya tambah lagi sikit. Sesi ruqyah saya ambil masa 20 minit hingga 30 minit. So ada ayat-ayat yang kita niatkan, saya sepanjang 20 ayat ruqyah yang saya baca tu, ada ayat yang kita niatkan time sihir. Ada ayat yang kita niatkan time saka. Ada ayat yang kita niatkan pada ain, juga kita niatkan pada ain. So sebab tu tempoh dan bacaan tu panjang. Kalau ada orang yang dia merawat hanya 5 minit, mungkin dia tak sempat. Dia hanya memilih ayat saka, ayat sihir, ayat ain. Tapi kalau rawatan yang saya baca sebanyak 20 ayat seperti mana buku handbook saya, memang dalam tu kita boleh niatkan semua. Ada pada ayat tertentu kita niatkan sebagai sihir, pada ayat tertentu kita niatkan untuk saka, dan pada ayat tertentu kita niatkan masalah ain. Malah nanti sebagai penutup juga kita tutup dengan doa-doa perlindungan ain. A'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin la'amah. So kita boleh gabungkan kesemuanya sekali. Okey. Cuma mungkin bila ada pesakit yang mungkin tak kunjung sembuh dan sebagainya tu, barulah kita mencari-cari secara terperinci lebih mendalam. Okey. InsyaAllah itu saja untuk malam ni. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan kami berdua. Hari ini memang ada banyak sikit ujian, terutama dari segi networking saya. Saya sebagai moderator almost separuh jalan saya tak boleh tengok skrin. Saya tengok dekat telefon ada naik sekejap, lepas tu dia hilang juga balik. So saya pun tak tahu apa masalah laptop saya ataupun masalah internet saya. Tapi di hujung-hujung tu slide kembali okey. Almost daripada awal sampai pukul 10 minit tu saya tak boleh tengok slide, saya tak tahu kenapa. Tapi as long kalau semua peserta boleh tengok, dan saya harap Google Meet juga boleh record semua walaupun saya tak nampak slide lah. Nanti kena tengok semula apa yang berlaku. Okey, itu saja. Saya tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-An'am. Okey, kita tutup kelas kita pada malam ni sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan.